الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وأزواجه وأصحابه والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. آمين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكرهم بأيام الله إلى آخر آية. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertamanya setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, hari Isnin, hari yang jelas, hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur pada Allah kita juga berada pada bulan yang mulia, yakni Rabiul Awal, hari yang ke-9, malam yang ke-10 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kalau kita tengok dalam sejarah, dalam sirah sebut 12 Rabiul Awal tibalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada pada hari yang ke-9, malam yang ke-10. Ada ulama menyatakan juga hari ke-9 lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kita syukur pada Allah. Sekali lagi Allah panjangkan umur kita dapat bertemu dengan bulan ini. Bila sampai bulan ini, secara tak langsungnya kita rasa lebih cinta, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ibarat kita jumpa bulan Ramadan, kita gairah untuk beribadat. Begini juga kita jumpa Rabiul Awal, kasih kita kepada Nabi makin meningkat, makin rindu. Saya pergi tang mana pun musim ni tak boleh terlepas dengan mengingatkan hari-hari tentang kelahiran Nabi ni.
Pasal kita ni dapat mai majlis malam ni pun ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik semua, kalau tidak kerana Nabi, kita tak mai malam ni. Kalau kita tak kenal, tak kenal Nabi, maka tak pakailah kita tutup aurat pada malam ni. Adik-adik tak boleh hafal Quran, adik-adik tak boleh pakai jubah sorban kalau Nabi tak ajarkan kita. Semuanya adalah datangnya dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hari ini kita syukur pada Allah Taala dengan nikmat iman dan Islam yang pernah dijuangkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Jadi malam ni insya-Allah kita akan teruskan pada kitab pengajian kitab Al-Kabair. Kita masih lagi dalam bab muqaddimah pendahuluan. Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Osman Al-Zahabi, ini pengarang kitab, menyusunkan kitab kepada kita, yakni kitab dosa-dosa besar. Hari ini kita hidup atas muka bumi Allah Ta'ala. Ada dosa yang dinamakan dosa kecil, ada dosa yang dinamakan dosa besar. Dosa kecil, saya nak bagi contoh. Terhapus dosa kecil ni boleh terhapus dengan amalan. Contoh malam ni mai mengaji, Allah hapuskan dosa kita, dosa yang kecil. Kita bangun solat, kita berpuasa sunat, kita puasa beberapa hari tertentu. Dalam disebutkan dalam hadis banyak, puasa sehari ampun 2 tahun. Itu dosa kecil. Jadi kita tak sentuh dalam bab itu, kita menarik pada dosa yang besar yang memerlukan yang dikatakan taubatan nasuha, taubat pada Allah yang sebenar-benarnya insya-Allah. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala fi kitabih wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita berhenti pada bulan yang lalu muka surat 5 pada ayat An-Nisa 31. Kita ambil terlebih dahulu bacaan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sadaqallahul azim. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya. Dosa besar, bahasa mudah lagi kita kata dosa yang Allah sangat-sangat larang. Allah tak bagi kita buat dosa-dosa ni, maka disebut dalam ayat ni, jika kamu menjauhi, jika kita tinggalkan dosa-dosa ini, nescaya kami akan menghapuskan kesalahan dosa-dosa kecil. Macam saya sebut tadilah, kita buat satu ibadat yang lain, dosa kecil memang terhapus tumpang pada dia. Tapi dosa besar sebaliknya kena khususkan kepada dia. Baik. Dan disebutkan kami akan memasukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yakni tidak ada tempat yang paling mulia, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu hari pernah disebutkan, kata silap saya, Al-Imam Ahmad menyatakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya adalah apabila kaki kita yang pertama melangkah menuju syurga Allah. Itu kebahagiaan yang paling tinggi. Dunia ini tidak ada kebahagiaan yang paling hebat. Dunia ini sementara. Dunia ini tempat kita tidur, tempat kita makan, tempat kita buat ibadat. Jika kita cerdik, kita cari bekal akhirat. Kalau kita tak cerdik, kita cari dunia semata-mata. Inilah dunia. Dunia boleh dikatakan fana, sementara, tak kekal. Jadi bila kita tinggalkan, jauhkan dosa besar, dalam ayat ini disebutkan. Dengan ayat ini jelaslah gini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan kepada kita. Allah bagi waranti, Allah jadi guarantor kita. Allah bagi jaminan, bagi keyakinan kat kita. Jika kita menghindarkan dari melakukan dosa-dosa besar, kelak kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kecil kita. Package, tinggal yang tu dapat yang ni, buy one free one, contohnya lah. Saya teringat ada satu hari tu orang pernah sebut kat saya, ada orang
buy one free two, ada orang buy one free one, ada orang buy one free three. Itu apa dia? Rupa-rupanya nikah janda. Dia produk melawak saya, tak nak tak package buy one free two. Saya fikir untung juga. Buy one free 8 berada. Saya kata banyak sangat ni. Ni lebih pada kedai buku Hasani ni. Hasani buat kempen beli buku banyak, dapat kupon cabut. Rupanya beli orang dapat 8 berada. Saya kata tak apa. Hak tu nanti dulu. Mereka ingatkan beli apa sungguh dapat lebih. Rupanya itu maksud mereka. Baik. Maksudnya fikih di sini disebutkan kelak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa kecil kita, dan akan diberikan kita tempat tinggal di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak sebutkan ibu ayah dirahmati Allah, dalam syurga ini ada dua nikmat yang tidak dapat ditandinginya, yang tidak dapat kita nak rasa di dunia ini. Yakni apa dia? Nikmat dalam syurga yang pertamanya, kamu dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ni percaya ke Allah tapi tak tahu Allah ke mana. Allah Ar-Rahman ala arsy tawat. Mana Allah duduk mana? Ya Allah, yadullah fawqa aidi. Banyak dalil Allah Ta'ala ni melihat, Allah Ta'ala mendengar, tapi tak nampak zat mana ni Allah ni. Paling yang tak dapat ditandinginya, yang paling diingini kita semua, melihat zat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam syurga Allah yang paling-paling hebat juga adalah dalam syurga itu kita dapat bersama-sama selevel syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nah, rindunya daku kepada Rasulullah. Dunia tak dapat, kita dapat jumpa Nabi tak jumpa. Dunia ni kita tak sempat jumpa Nabi. Dunia ni kita tak pernah mimpi jumpa Nabi. Memang kita ni orang kalau fikir balik, tak layak pun nak jumpa Nabi kita ni. Pasal kita dosa banyak. Mana mungkin satu hari disebutkan Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu berkata, satu hari aku berjalan bersia-sia di Madinah, aku terserempak dengan Rasulullah. Aku serempak dengan Rasulullah ketika itu malam hari. Aku tengok Rasulullah, aku tak angkatkan kepala aku melihat bulan yang ada di langit. Ketika mana aku melihat bulan di langit, Rasulullah ada di bawah. Ketika itu aku dapat membandinginya. Terlebih bercahaya, terlebih indah Rasulullah berbanding bulan yang ada di langit sana. Allahu Rabbi. Dia sebab siap bersumpah, fa wallahi 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 wallahi, tidak ada yang lebih bercahaya, yang bersinar, yang cantik dipandang, yang indah dipandang, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Nah, hatalah saya masuk Rabiul Awal ni, hati berdebar-debar rindu sangat Rasulullah. Kita ni tak tahulah mati nanti Rasulullah kenal kita ke tak. Nah, Rasulullah pandang wajah kita ke tak. Allahu akbar. Nah, hari ini banyak pernah diceritakan dalam satu hadis bagaimana satu hari di padang mahsyar nanti Nabi tunggu kita semua ni, umat-umat Nabi semua, Nabi tunggu di Telaga Al-Kausar. Nabi tunggu maklum-maklum belakang. Nabi tak sabar, mana umatku, mana tetamu aku semua, aku rindu. Pasal apa sebut rindu ni? Kalau kita ingat saat Rabiul Awal, jangan kita hanya pandang lahirnya sahaja, saat itu juga kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi saat akhir hayat Nabi, aku rindu umat-umat aku rindu umat-umat aku, di manakah mereka? Maka Nabi tunggu di Telaga Al-Kautsar. Disebut dalam satu hadis, umat Nabi datang seorang demi seorang, Nabi jamu air. Tidak seperti air yang dijamukan di sini bertutup-tutup begini, tidak. Minum sekali tak puas lagi. Minum Telaga Al-Kausar satu teguk, hilang dahaga selama-lamanya, abadan abada, tak ada yang tandingi di dunia ini. Ketika itu disebutkan satu orang datang, Nabi layan. Tiba-tiba ada roblok di sana. Ingat, tak ada roblok. Kono roblok. Rupanya malaikat tahan juga beberapa orang umat Nabi yang ditahan oleh malaikat. Nabi tanya, wahai malaikat, kenapa kamu tahan umat aku? Aku rindu mereka ini. Malaikat kata, wahai Rasulullah, aku nak khabarkan kepada kamu, di dunia dahulu permulaannya, awal-awal hidup mereka beriman kepada engkau. Akhir hayat mereka tinggalkan engkau, mereka tidak pedulikan engkau, mereka tidak ikut engkau lagi, mereka benci kepada engkau, mereka kufur kepada engkau, mereka ni tak kisah apa yang kau bawa, bahkan mereka tak kasih pun bila engkau dihina. Mereka ini memang tak ingat pada engkau, wahai Rasulullah.
ketika itu Rasulullah dengar, kalaulah begitu sikap mereka, bawa mereka masuk ke dalam neraka Allah dengan segera. Allahu Akbar. Takut kita. Nah, Nabi sangat rindu kita, tapi kita tak rindu Nabi. Saya teringat my muslim ni, maklum nak, ibu-ibu nak, saya terbaca satu poster kuliah, tak silap saya belah-belah Johor mana tak tahulah. Tajuk kuliah ustaz ni tak tahulah dia belah geng Wahabi ke, wallahu alam lah. Dia tulis tajuk itu, jangan terlalu agungkan aku. Dia buah bracket tahu tu Rasulullah. Jangan terlalu agungkan aku. Kita umat Nabi nak agungkan Nabi. Maksud agung Nabi bukan agung macam agungkan Allah. Allah itu yang mencipta, Nabi ini yang dicipta. Tetapi ada manusia kekasih Allah, kita agungkan Nabi secara makhluk. Tiba-tiba ada golongan yang buat kata, jangan terlalu agungkan Rasulullah. Allahu Akbar. Saya ambil satu contoh lah. Hari ini kita di dunia kita dalam Malaysia khususnya, orang lebih percaya orang yang ada PhD, no? Bahasa mudah hari ni lah, ada doktor, ada pangkat profesor, depan ni ada. Hak jenis main tu ustaz terus, tak ada apa dah, jenis encik-encik dah, tak ada pakai ingat. Tapi bila ada doktor, dan dengar fokus, malah ni doktor ni nak main, doktor. Sebenarnya yang sedihnya bila orang nak tengok tulisan, kitab-kitab pun contohkan. Kitab kalau contoh tulis tentu doktor ni yang karang. Kita ni kitab ni doktor ni gila, tak beli, rugi contoh kan. Maksud dia, pok-pok ni walaupun mereka doktor, tapi hakikat hari ni doktor yang membida'ahkan orang. Doktor yang menyesatkan orang. Doktor yang bagi orang benci pada Nabi. Hakikatnya hari ni kita bukan kata kita tak cinta Nabi. Luar Rabiul Awal kita cinta, masuk Rabiul Awal makin membara cinta kita, kasih kita makin rindu. Macam mana ibu-ibu ingat kan, bertemunya dengan pasangan hidup, masuk anniversary saja cinta tu datang balik. Makan kek anak suap kan. Hari janji malam ni makan ikan bakar, malam ni kita pergi makan pesta. Hebat-hebat, ayah dah belanja, nak belanja, abang ni nak belanja, semua nak belanja. Seronok. Nabi secara tak langsung, birthday Nabi, kalau ikut riwayat, ada yang kata 12, hak ni kita selalu dengar dah, ada kata 9 Rabiul Awal. Tapi yang tu khilaf, tak apalah. Yang pastinya Nabi gembira dengan kelahiran Nabi, berpuasa tiap-tiap Isnin. Tak payahkan dalil besar dah. Dalil yang besar, Nabi sendiri seronok lahir dia. Dengan cara ibadat pada Allah. Kita hari ini seronok dengan kelahiran Nabi. Kita gembira, kita ingatkan manusia baliklah dengan ikut ajuran Nabi, aturan Nabi. Allahu Rabbi. Ada golongan doktor, mai musim ni timbullah. Saya selalu jemu, jemuh dah. Masuk Rabiul Awal, masuk Ashura, masuk bab-bab ni sikit, ada yang mai. Bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siapa yang buat itu bid'ah, semuanya sesat itu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka ini kadang-kadang bahaya juga, ada gelar ini boleh membodohkan orang ramai. Saya suka sungguh dengar satu orang sahabat saya ni ataupun kekanda saya ni yang belajar dengan saya ni, Allahu Akbar. Orangnya alim, masya-Allah, bagi saya alim, duduk Mesir 4 tahun, duduk Yaman 6 tahun, 10 tahun di Umi Arab, belajar kali dengan saya. Dia cerita kata, hari ini ada orang bukan mengajarkan untuk cintakan Nabi, bahkan mengajarkan untuk membodoh-bodohkan orang ramai. Orang tengah cinta, jangan sambut, bid'ah. Maksud dia menghilangkan kecintaan, membodohkan orang ramai. Ini banyak duk jadi hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada kita jauh daripada mencintai Nabi. Biar kita ni dalam hidup sentiasa cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya sebut tadi contoh syurga tadi tu ada dua yang tidak dapat ditandinginya, yakni zat Allah dan syurga bersama Rasulullah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Asy-Syura 78, Surahul Azim. Dan mereka yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka merasa marah,
mereka sentiasa memaafkannya. Nak sebut dalam ayat ini, Allah Ta'ala minta kita sentiasa jauhkan sungguh, jangan sampai terlibat. Bahaya akhir zaman ini, jangan sampai kita melakukan dosa-dosa yang dilarang dan sangat-sangat dilarang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Baik, itu dalil-dalilnya sahaja. Kita bacakan dalil yang lain lagi, firman yang lain lagi, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. An-Najm, surah An-Najmi, dalam ayat 32. Dan mereka yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan yang kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Allah Ta'ala ini sentiasa membuka seluas-luasnya pintu taubat kepadanya. Akan tetapi tidak ramai manusia yang pedulikan peluang yang dibuka oleh Allah Ta'ala. Allah buka sampai hari dekat kiamat ni, pintu taubat dibuka, tetapi tak ramai yang bertaubat kepada Allah. Di manakah kalian? Di manakah kalian? Allah Ta'ala selalu tanya, manakah kalian ini tak datang kepada aku? Saat kamu mati barulah kamu rasa nak datang kepada aku. Saat kamu dah di akhir hayat kamu barulah teringat kepada Allah. Ketika itu sia-sia yang tak akan berguna lagi. Habislah waktu tu. Nah, kita ni Allah Ta'ala bagi peluang atas dunia ni. Allahu Akbar. Nah, saya teringat satu benda yang pernah ditanya oleh seorang pada syekhnya, wahai syekh, aku ni banyak melakukan dosa, aku banyak buat dosa maksiat. Tanya dia pada syekh. Maka dia tanya syekh, apa yang saya buat dosa-dosa ni tak pun dihukum oleh Allah. Allah tak bagi saya bala pun, Allah tak bagi saya apa-apa. Macam orang hari ni lah, contoh kan, dia semayang tapi keluar semayang tudung tak pakai. Contohlah, dia semayang tapi dia makan duit haram. Dia semayang tapi dia curi. Dia semayang tapi dia zina. Pernah ditanyakan balik pada syekh, saya dah buat juga semayang, saya jaga semayang juga, bukan tak semayang macam orang semayang, tapi saya dah buat maksiat, tak kena pun bala. Saya tukar tudung okey je, saya tak pakai tudung aurat okey je, tak kena pun. Syekh tanya pada dia, bukan tanya solat fardu, bukan saja solat fardu. Syekh tanya, kamu bangun tak semayang tahajud? Dia kata, aku tak bangun tahajud. Syekh kata, apabila kamu tak bangun tahajud, itulah bala paling besar dalam hidup kamu. Kerana tahajud itu saat kamu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang paling dekat. Kita dalam semayang ni paling dekat dengan Allah waktu sujud. Waktu yang paling lagi dekat, waktu sujud, tidak ada siapa yang sujud ketika itu. Kita saja sujud seorang diri, tidak siapa yang tahu pun. Kalau semayang tadi ramai orang tahu kamu sujud bagaimana, sujud lama mana. Tapi kamu salat tahajud, kata Syekh, ketika itu hubungan kamu dekat dengan Allah. Tetapi sekarang ini kamu tidak bangun tahajud, ini bala yang besar. Allah sedang jauhkan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang teringat balik, ya Allah, berapa lama kita tak bangun tahajud. Bangun-bangun orang azan, bangun-bangun orang azan. Jangan duk rasa kita okey. Kadang-kadang tobat juga pada Allah. Orang lain boleh bangun tahajud, orang lain boleh jaga solat malam, tapi kita tak boleh. Kenapa? Apa susah sangat ni? Barangkali dosa kita yang amat banyak ini masih melindungi kita untuk bangun taubat pada Allah dan sebagainya. Allahu Rabbi. Dan disebutkan lagi, katana, manakala Nabi SAW pula bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Saya sebut siap-siap. Kalau kita mengaji hadis ni, saya teringat guru saya, Dr. Ustaz Abdul Somad, menyatakan, kalau mengaji hadis, contoh kita dengar ada ustaz ni baca rawahu Tirmidzi, ada ustaz ni kata rawahu Tirmidzi, ada ustaz ni kata rawahu Tirmidzi. Dia boleh baca ketiga-tiganya, Tirmidzi, Tirmidzi, Turmidzi. Jangan duk pelik. Anak dia 3 orang, tiga-tiga ada buah nama sama. Tir, ya, beza dia kan. Maksudnya boleh panggil, bahasa Arab dia lagu tu. Jangan kita duk pelik. Ustaz, malah kami dengar ustaz tu kata tur, ustaz kata tar, ustaz lain pula tir. Mana ni? Tiga boleh pakai, tak payah gaduh. Ni bab nama tu gaduh pergi kat belakang. Ustaz ni tak kerti sebut pun. Mengata. Baik. Dan disebutkan solat 5 waktu itu
dan solat Jumaat hingga solat Jumaat yang berikutnya, serta puasa Ramadan hingga puasa Ramadan yang berikutnya adalah menjadi penghapus dosa-dosa kecil selagi mana di antara keduanya selama orangnya menjauhi dosa-dosa besar. Dari subuh ke zuhur kita jaga tak buat dosa-dosa besar, Allah ampun dosa kecil kita. Zuhur ke asar kita tak buat juga dosa besar, pelihara lagi, Allah ampun dosa kecil kita. Yang paling hebat lagi, Jumaat ke Jumaat seminggu, Allah ampun. Dalam seminggu tu jaga tak buat benda yang Allah larang, Allah ampun seminggu. Yang paling hebat lagi, setahun Ramadan ke Ramadan kita buat ibadat, dosa kecil kita tak buat, kita buat sikit-sikit, dosa besar kita tak buat langsung, Allah sedang mengampunkan dosa kecil. Maksudnya Allah Ta'ala itu nak kita sentiasa berjaga-jaga, maksud Nabi, jaga-jaga. Nah, kalau orang cerdik, dia kumpul poin ni, dia tebuih belakang. Begitulah maksud dia. Kita ni contoh kan, macam mana kita duk pergi beli apa-apa benda, ada cok, 5 cok free 1, 5 cok free 1. Kumpulilah cok tu, kita tak pergi, nak pergi kawash. Lepas tu 10 free sekali. Oh, macam duk pulun kan, beli pasuk Maidin, bawa kad Maidin, ujung bulan main birthday dapat RM5. Contohlah, dia nak dapat tu diskaun tu. Hak ni lebih senang lagi, tak buat kesilapan dosa besar, Allah ampun dosa-dosa kecil dia. Bayangkan kalau waktu ke waktu kita rasa pendek, minggu ke minggu pendek, ni setahun Allah ampunkan dosanya. Allahu Akbar, di antara keduanya. Baik, jadi kalau begitulah caranya, maka apakah dia takrif dosa-dosa yang mesti dijauhi oleh kaum muslimin? Kan, kalau duk kata apa dosa Ustaz, apa dosa yang kita kena jauhkan, kan? Muslimin ni, orang Islam ni nak kena buat apa yang dosa dia kena tinggal ni? Maka kita tengok kini kami mendapati bahawa para ulama rahimahullahu ta'ala berbeza pendapat dari hal jumlah dosa-dosa besar. Ini benda khilaf. Ada ulama yang mengatakan berapa jumlahnya begini, ada yang kata begini, ada sedikit pembezaannya. Baik, ada yang mengatakan bahawa dia itu semuanya 7 macam. Mereka berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikut: ijtanibus sab'al mubiqati, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jauhilah 7 dosa besar, kata Nabi dalam hadis sahih. Baik, ada yang ambil pandangan yang ni. Lalu disebutkan ketujuh-tujuhnya, disebutkan macam-macamnya itu, yaitu yang pertama, yakni syirik kepada Allah. Bahasa Melayu dia tuliskan tu, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kita tanya, siapa yang hebat? Dia kata, agung hebat, sila Allah yang hebat. Nah, contohlah kita katakan, pasal apa Covid ni boleh hilang? Pasal kerajaan ni hebat. Bukan kerajaan hebat, Allah yang hebat. Balik jaga hati-hati. Ni pasal apa boleh maju ni tempat ni? Oh, pasal ustaz tu hebat. Tak ada pun siapa-siapa hebat. Allah Ta'ala yang kurniakan ini. Ingat, setiap benda yang Allah kurnia ada ujian. Jangan kata selamat, kan? Kata Allah bagi Covid, ada ujian dia. Kena sabar, kena banyak-banyak doa, kena banyak tobat. Tiba-tiba Allah sembuhkan Covid, kena banyak syukur, kena banyak ingat lagi. Maksud dia setiap benda ada Allah Ta'ala, kan? Kalau kita kata tempat kita hari ni, oh hebat, orang kenal satu Malaysia ni. Ingat, bila kenal ada ujian dia pula, hati pula. Pitang mana makcik duduk di Faizin kita TV ya. Hati pula. Dak makcik tumpang je tang tu. Kena jaga. Ni dak makcik lah. Cuma depa tak ambil makcik di pelakon ya. Kalau makcik ambil pelakon boleh masak-masak. Contohlah. Kena jaga benda-benda ni hati. Tambah-tambah artis 2 orang duduk depan saya ni kan. Lagi kena jaga hati. Duduk orang tegak. Hang kau yang hak kata nakai ingat dalam TV. Aku lah. Habis lingkup langsung. Dalam TV cerita riak, kat luar dia riak tak boleh. Contoh ya kan. Itu contoh. Itu kan contoh nama dia kan. Tak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati.
Baik, itu yang pertama, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, yakni menyihir orang. Tak puas hati sihir, tak puas hati sihir banyak, sampai kena keluar paku, keluar macam-macam ni, kena. Dan tak boleh kat suami, kena kat isteri, tak boleh kat isteri, kena kat anak. Ni sihir banyak orang dah buat hari ni. Perangai yang jahat, perangai yang terkutuk oleh Allah Ta'ala. Menega tak laku, tengok kalau tu laku, pi sihir. Banyak hari ni, pi tabung, pi macam-macam orang nak buat. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, membunuh orang yang diharamkan Allah, mengalirkan darahnya kecuali dengan hak, yakni sebab yang dibolehkan syarak. Nak bunuh orang sesuka hati, Allah Ta'ala haramkan kita bunuh. Bahasa mudah dia, yang pertama, haram bunuh jasad sesiapa pun kecuali diizinkan oleh syarak. Itu sahaja. Kita faham dah, maksudnya tak boleh bunuh orang lah. Bunuh ni dosa kecuali dengan hak yang diizinkan oleh syarak sahaja. Baik, yang keempat, makan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim itu adalah zalim. Zalim dia ini disebut dalam Quran kan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah Ta'ala sebut dalam ni, zalim dia ni sehingga akibat dia masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Makan dia, bukan dia pukul, dia bukan bunuh orang, tapi dia makan. Bukan hak dia, tambah hak anak yatim. Nabi sangat memuliakan, kerana Nabi juga anak yatim. Saat Nabi dalam kandungan 2 bulan bapaknya meninggal, saat 6 tahun ibunya meninggal, yatim piatu. Adik-adik depan ni ada tak yatim piatu? Tak ada. Ada ustaz, pak saya nama yatim. Kan tak boleh. Itu nipu. Bukan dia pergi minta derma kau, tolong saya anak yatim. Saya anak yatim. Betul ke anak yatim? Tak percaya, saya dekat dah. Kat apa? Tengok IC saya. Muhammad bin Yatim. Ni tadi pakai katok pada laju-laju. Pak dia kaya walaupun dia yatim. Subhanallah. Yang kelima, yakni makan riba, yakni bunga. Hari ni banyak orang tak terlepas dengan makan bunga. Pinjam 100,000 bayar 200,000, pinjam 400,000 bayar 800,000. Saya teringat sungguh ini pesanan yang sangat-sangat penting untuk saya sendiri. Khususnya satu hari saya naik dalam kenderaan bersama berdua sahaja dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki Adurani. Dia pesan kat saya, Ustaz, dengar kata, saya cerita sembanglah sikit kih dengan dia ni. Saya duk buat rumah Ustaz, anak duk buat rumah sikit. Dia kata, rumah Ustaz berapa persen dah? Adalah 50% macam tu. Duit macam mana? Anak cadang. Saya cerita kat dia, anak cadang nak buat loan sikit. Dia kata, pasal apa Ustaz nak buat loan? Apa penting sangat buat loan? Dia cerita kat saya, Ustaz, kalau boleh Ustaz, kalau mampu Ustaz, jangan sekali-kali terlibat dengan loan, kata dia. Kalau Ustaz pinjam 200,000, bayar nanti 400,000 contohnya. Ustaz tahu tak duit-duit itu ke mana arahnya pergi? Dia kata manfaat 200,000, selebihnya tu boleh buat macam-macam lagi. Dia kata, Allahu Akbar. Saya dengar fikir balik, dia kata ada sikit buat naik sikit, ada sikit buat naik sikit. Alhamdulillah, berkat duk dengan orang alim sentiasa ingatkan kita ingat pada Allah Ta'ala. Tu untung kita kawan, kalau boleh kawan orang yang baik-baik. Dia cerita apa pun benda baik dia cerita kita. Jangan duk buat benda ni. Bukan kata orang lain tak buat, orang lain buat ramai, tapi jangan kita ambil hak ramai tu. Orang kita suka pandang, dia boleh Ustaz buat loan, dia senang buat loan boleh Ustaz. Kalau boleh elok tu Ustaz. Sebab saya benda ni takut masuk benda-benda lagu ni. Jadi bahaya dia. Dan seterusnya disebutkan lari dari medan peperangan jihad. Jihad yang dimaksudkan bukan hanya di medan perang saja. Hari ini kita tak ada pegang pedang macam sahabat Nabi apa, kan? Tak ada macam mana sahabat Nabi perang dengan Nabi. Ada sahabat yang hebat, tuan-tuan, ibu-ibu, nama dia Sayyidina Talhah. Waktu dalam perang Uhud, saat mereka nak panah Nabi, dia datang halang Nabi. Berpuluh banyak panahan dia. Akhirnya dia syahid medan perang. Sahabat sampai tahap tu, kita orang nak main serang Ustaz Jeffrey, ambil pi biar pi sebab tak tahu. Cuba orang maklum-maklum pi. Jangan kacau dah, Garak sikit kan. Tiba-tiba contoh lah, tak ada lah orang nak serang.
Contoh saya bagi, sahabat sampai mati syahid depan Nabi. Bom. Dan mereka duk anggap kata, meninggal dah pun Rasulullah. Rupanya tak, sahabat yang lain yang meninggal. Dia pun seronok ingat mati dah Nabi. Tapi Allah Ta'ala pelihara sahabat hebat. Ada lagi sahabat paling hebat juga ni, Zaid bin Harithah. Peristiwa ni semua ingat. Peristiwa berluka, berdarah Rasulullah, capalnya takung darah di bumi Taif. Dia berdua ya dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ditahan Nabi, jaga Nabi hebat sampai dia juga turut dalam berluka juga. Subhanallah. Baik. Maksud lari medan perang yang saya boleh sebutkan dalam dunia kita hari ini, yakni lari dari memikirkan politik Islam negara kita. Saya sebut siap. Jangan kita kata, Ustaz, kami ni tak apa ke Ustaz? Jangan kata tak apa. Orang Islam mesti fikirkan tentang Islam yang ada di Malaysia ni. Saya ambil satu contoh pandangan guru saya juga. Dia sebut politik orang Melayu dengan politik orang Cina kapiak, Hindu kapiak ni berbeza. Maksud dia macam ni, dia sebut meja makan di kedai makan, ada menu macam-macam, ada sambal ni, ada ayam ni, ada burung ni, ada macam-macam. Kita orang Melayu punya style politik. Aku pergi, aku sambak sup gebok. Aku pergi, aku sambak siakap. Aku pergi, aku sambak telur dadar. Aku pergi, maksud dia politik orang Melayu ni hanya nak part-part tertentu sahaja. Beza dengan Hindu, Cina, kapiak ni, dia pun punya style politik dia pun. Kami nak satu meja. Maksud dia satu meja apa? Kami bila dapat satu meja, kami boleh arah apa yang kami nak. Kami nak rasa apa semua boleh. Saya teringat sungguh betul apa yang jadi. Orang Melayu kita 20 nak jawatan tu, nak 10 nak jawatan tu, nak 10 jawatan tu. Tapi orang kapiak ni fikir ni apa? Tak apa. Apa nak hati tu kami bagi. Bagi kami kewangan dia. Pegang kewangan sungguh. Yang jadi 22. Simple. Nampak dah contoh saya nampak. Akhirnya nampak kuasa semua. Pasal dunia kita hari ni, duit siapa pegang, dia kuasa. Tengok dia atok habis belakang. Allah tunjuk belakang. Alhamdulillah. Betul lah kata Tutup Guru ni. Kita ni tambah-tambah ibu-ibu, ayah-ayah, orang yang rajin mengaji, rajin semayang, yang paling layak berfikirkan tentang politik negara kita. Pasal apa? Saya rasa betul lah kata mereka, orang yang semayang ni tak pernah kita tengok rakaat pertama habis baca surah tak rukuk, tak iktidal, terus sujud. Jarang kita jumpa orang sujud dalam satu rakaat satu kali. Mesti dia buat 2 kali baru naik rakaat lain. Pasal apa saya sebut tadi ni? Maksudnya orang semayang ni sentiasa berpandang-pandang Allah Ta'ala melihatnya. Bagi Tutup Guru kata, kalau kita kata orang masjid, orang surau, orang mengaji tak layak fikir politik, habis tu nak bagi pada siapa? Orang yang tak mengaji, orang yang tak semayang, orang yang jahat. Bila jadi orang jahat, beza dia macam mana? Orang jahat ni dia hanya nampak aku jadi kerajaan ni, aku jadi esko ni, aku jadi menteri ni, aku jadi apa pun, aku hanya melihat manusia. Rakyat nampak, aku tak buat. Rakyat tak nampak, aku buat. Maksud dia jadi hati-hati dengan rakyat. Beza dengan orang yang ada Allah. Duduklah tempat mana pun kursi dia, dia yakin duit ni bukan duit aku, kenderaan ni bukan kenderaan aku, hak ni pejabat ni bukan pejabat aku. Semua hak Allah Ta'ala duk parti belakang. Dah jadi tentu selamat. Hari ni tak ada. Kita bila sebut bab lebay, fikir sebut tentang politik, kata alah tak payah fikir apakah layak. Dalam bab layak dunia memang kami tak layak, tapi bab akhirat kami nampak apa Allah Ta'ala nak. Kan? Bukan senang nak dapat pegang satu amanah. Yang amanah ni berat sungguh. Allah bagi jawatan ni, Allah bukan senang lah. Saya kalau orang bagi, saya saja duk main, ada orang duk pelawar ke, belah-belah kepala batas, kata Ustaz, boleh kot akan datang ni kot bagi try sikit calon muda. Jangan lagi lah kata duk try calon muda. Masa duk dengar derah kat dalam kuliah, bukan kira derah kuliah, sabar dulu. Dia kata dak Ustaz try tengok. Saya ambil pandangan Ustaz Allah Khairi. Ustaz Allah Khairi kata apa? Aku ni orang duk main semawa. Dia kata aku pergi kedai, kalau aku jadi YB, aku kena payung hang. Jadi Ustaz, aku pergi kedai, orang nak bayar, orang bayar lah. Hak tu untung lagi. Kalau pergi kedai ada mau kata saya YB kawasan ni, semua ni saya bayar belakang cerah poket malah ni. Pergilah saya pula Ustaz, pergi baru nak bayar. Ada makcik tu bayar. Lah, awak tak abang, nak makan banyak lagi tak apa. Aku tu pula. Bila jadi YB nak makan banyak dia takut. Pasal kawan lain punya banyak dah. Dia makan lah ikan bilis tu, kupas sikit-sikit. Kunyah pun pedam bau sikit lah. Nasi lemak bungkuih. Orang lain nasi pun lauk, dia nasi lemak bungkuih tajam tu makan. Pasal pusing kan tu. Nampak tu. Tu dia kawan tu ayam dia ketui. Ayam tu 3-4 ketui mampu dia tak. Tu beza dia. Subhanallah.
Maksud dia lari dari medan perang ni, maksudnya jangan kita tinggalkan memikirkan tentang Islam. Jangan tinggalkan tentang Islam kita ni. Baik. Yang ketujuhnya disebutkan menuduh keji terhadap wanita yang baik, lurus dan beriman. Wanita yang baik, yang jaga akhlaknya, yang sopan, yang tutup aurat, tiba-tiba kita tuduh dia berzina, tiba-tiba kita kata dia ini syirik. Contohlah, kita tuduh dia yang benda keji yang tidak selayaknya. Baik. Dan disebutkan, dan menurut komen dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dosa-dosa besar itu lebih dekat kepada menjadi 70 macam daripada hanya menjadi 7 macam sahaja. Disebut tahun ni Ibnu Abbas kata dosa besar itu dia boleh dekat dengan 70 jenis daripada 7 sahaja yang kita sebutkan tadi. Kita tengok apa yang disebut itu. Antaranya lagi, memang benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu, manakala hadis yang membatasi dosa-dosa besar itu kepada 7, menurut keterangan hadis di atas tadi, yang dipegang dan ditegakkan dalil ke atasnya, yaitu siapa yang melakukan sesuatu dari pekerjaan dosa besar yang dikenakan had, yakni hukuman di dunia, seperti membunuh orang, berzina, mencuri, maksiat, yang adanya ancaman di akhirat, baik berupa siksaan Allah, kemurkaan Allah, atau ancaman-ancamannya yang lain, ataupun kerana dikutukkan orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu adalah dikira dosa besar. Maksudnya ada kait-kait dengan 7 tu lah. Maksudnya ada kait-kait. Dia bukan hanya yang buat, si terkait, si yang bersubahat. Ni yang tadi sebut tahun ni. Dia dikutuk, dikutuknya orang, ataupun orang tu dalam bab-bab lain dia menghina, dia menghina orang, dia termasuk juga bersubahat dalam bab-bab ini. Maka disebutkan, sebab itulah Ibnu Abbas kata boleh pecah jadi 70 macam, banyak lagi, luas lagi. Kalau kita simpulkan nanti banyak dalam kitab nanti insya-Allah. Baik. Dan disebutkan lagi, kata musannif rahimahullah taala, kita habis sikit tahun ni insya-Allah. Kita nak habis tahun ni, nanti kita masuk pada bab dosa yang pertama. Dan tidak boleh dinafikan bahawa setengah dosa itu lebih berat dari setengah yang lain. Ada dosa besar ni dia berat sungguh, ni berat sikit, berat tak banyak. Dia ada beza. Dosa ni dia ada tahap yang level tinggi, ada level sederhana, ada level, tapi tetap nama dosa besar. Letakkannya tu begitulah. Macam mana kita tengok syurga itu berperingkat, neraka itu berperingkat. Ada yang jahat sungguh duduk di mana, ada yang baik sungguh duduk dengan Rasulullah. Ada contoh-contoh dia begitulah. Hebat ciptaan. Sebab tu kalau kita tengok kan, saya teringat balik bila sebut dalam hadis Nabi sebut tadi yang kita baca tadi, 7 riwayat dan kata Nabi ni dosa besar. Sebenarnya ada kaitan 7 ni semua benda 7 belakang. Saya teringat balik ulama dah bahas. Bila sebut balik maknanya Al-Fatihah 7, langit 7, syurga neraka 7. Tu kulit kita ni pun 7 lapisan. Duk kena orang perit tahu lah kan. Doktor duk zap. Nak jahit bukan senang. Doktor tu kena kait satu, kait cangkui lagi. Cangkui kan boleh duduk gabung butu, dia buat zap butu, dia kena satu-satu. Saya pernah sekali masuk bilik bersalin, operate, dia darah tu tengok. Dia pun kata sayang kat bini waktu tengok salin lah, lepas salin tu tak sayang dah. Subhanallah. Pasal kesian tengok satu, Allah sayangnya aku kat dia. Batu biar-biar kan, contoh ya Allah. Sian sungguh. Betul lah banyak orang kata lagu tu. Saya kata takkan kot. Sebab tu kita ni kalau boleh kan, laki-laki ni kena juga libatkan tengok waktu saat salin tu, baru dia ada rasa sikit feel sayang tu. Ni dia buat tak duk luar sokok lah. Tanya doktor lalu, keluar dok lagi. Awak lambat, marah doktor tu pula. Doktor kata biar aku pergi, ambil kemas sangat. Kan bila dapat izin macam tu lah. Tapi
Macam katalah bukan semua hospital bagi kan, kalau kerajaan payah. Saya pun kehidupi jugalah swasta tu. Saya sebab tu saya kata kat perempuan, banyak hak keluar ni swasta. Saya kira balik kalau orang nak menikah, aku kira balik waktu dia beranak tu berapa ribu mampu bayar nanti kan. Seorang tu lagi dahsyat, Allah uji beranak pun dekat 7-8 ribu. Lepas tu dia kena operate pula bahagian dia sikit kat 7-8 ribu lagi. Orang kata dia kahwin dengan dia 20 ribu paling kurang nak menega gitu kan. Tapi kita bukan lagu tu, bukan orang agama ni, dia tak boleh niat menega lagu tu. Ada orang dia kira kan, anakku masuk degree harga package 10 ke 15, masuk master 15 ke 20, masuk PhD 20 ke 30, masuk profesor 100 ribu, ambil hang duduk meter mampu gitu. Tapi kan mampu orang bagi mudah belaka. Subhanallah. Nah, baik. Dan disebutkan lagi kata musannif rahimahullahu taala, tidakkah anda perhatikan bahawa Nabi SAW telah memasukkan dosa syirik kepada Allah itu sebagai dosa yang besar. Allah letak sekali yang paling tinggi sekali, menduakan Allah, ataupun mentiga, mengempat tak kira lah, yakni menyamakan Allah dengan yang lainnya. Allah sebut dalam Quran siap-siap dah, laisa kamithlihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Sekali-kali laisa, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Maka letak yang pertama ada syirik pada Allah Ta'ala, yang paling besar sekali, dan yang bakal membawa kepada pelakunya kekal abadi. Allahu Akbar, di dalam neraka. Siapa syirik pada Allah mati kekal dalam neraka selama-lamanya. Waktu kita ni hati-hati. Sebab tu kalau kita ingat kan, orang tu kalau dia bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun di akhirat nanti timbang-timbang dosa dia lebih, dia masuk neraka dulu, tapi lah sekali syurga juga. Pasal ada lagi kalimat la ilaha illallah dalam hidup dia tu. Banding dengan yang ni, syirik tak ikut terus. Aku tak mau kalimat Allah ni kat aku. Maksud dia, dia macam sebut, tapi hakikat dia melebihi. Disebut dalam kitab ni, orang lagu ni membawa kepada kekal dalam neraka abadi. Kekal lah dalam tu Allah. Nah, kita ni kalau boleh tak mau. Ada orang dia mau, dia kata rasa sah test dulu. Ingat masuk pasar raya, tak masuk test pasar raya baru, pasar raya lama. Kan? Mula-mula kawan tu buka pasar raya A, B timbul sebelah. Jom rasa sebelah pula kedai restoran tu, restoran 3 pula. Jom try. Ingat syurga neraka boleh try ke tu. Ada orang buat lagu tu, ustaz rugi ustaz. Ustaz ni tahu tak, Allah ciptakan syurga neraka, nikmat dua-dua tu. Memang nikmat, tengkorak hang bak dia. Syurga yang nikmat. Dia beza, nikmat ni seronok, azab ni tak seronok. Dia duk kata nikmat, maknanya hang neraka seronok. Oh seronok tak dapat kenal kawan-kawan lama hak jahat. Oh hang nak pergi jumpa member dulu. Ada orang nak pergi jumpa member. Dia kata ustaz, saya ustaz waktu muda saya tahu apa saya tak buat. Motor kereta saya curi, anak dara orang semua saya buat jahat, semua rompok rumah orang, bank-bank hancur habis saya jahat. Tapi saya dan taubat ustaz. Mana kata dosa saya tu banyak lagi, taubat saya sikit, Allah terima sikit lah. Tapi kalau saya tak taubat tu ustaz, nak jumpa mereka ustaz, nanti saya keluar balik. Ingat boleh keluar masuk gitu tak ada. Nak jumpa member lama. Member zaman jahiliah. Aku kesian kat mereka nanti, mereka kata aku saya hidup semati. Tak kira saya hidup semati, mati masuk tak mau masuk dalam neraka lah. Subhanallah. Nah, dan disebutkan tidak akan dapat pengampunan Tuhan buat selama-lamanya. Syirik pada Allah, kekal dalam neraka selama-lamanya, tak dapat ampunan. Allah tak ampun langsung. Allah tak ampun kat dia ni. Di akhirat dia Allah tak ampun dah. Hang habis dah. Waktu ampunan ni tu dunia ya. Dunia je Allah nak ampun. Pasal melampau sangat. Dia punya sikap dia ni melampau sangat sampai Allah Taala ni kekalkan dia dalam neraka, tak diampun dia buat selama-lamanya. Nah, kita kalau boleh nak syurga selama-lamanya, tak maulah sampai Allah Taala ni bagi neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 48. Surah Al-Azim. Sesungguhnya kata Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
dan dia akan mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maksudnya dosa syirik memang Allah tak ampun, dosa yang lain ikut Allah. Kalau Allah nak ampun dosa kita hari ni, Allah ampun. Tapi kalau Allah tak ampun, tak ampun lah. Tapi syirik jelas dah tak diampun terus. Tak diampun terus. Tapi dosa yang lain ustaz, zina apa-apa ni, ada ketika kalau Allah rasa nak ampun, dia ampun. Kalau dia kata tak, kekal dengan dosa tu, kekal lah. Sebab tu disebut di sini dikehendaki Allah. Kita tak boleh paksa Allah. Kita tadi kata apa, Allah tak ampun dosa aku tak? Rasanya Allah Ta'ala tengok nilai kita buat hari ni. Kita buat hari ni ibadat bukan kerana fokus kita ni nak dapat habuan syurga semata. Yang sebenarnya kita nak dapat redha dia dulu, kunci dia dulu. Sebab tu kita berdoa apa kan? Nas'aluka ridhaka, baru ada jannah belakang tu. Maksudnya Allah redha lu baru boleh syurga. Ni kalau Allah suka kat kita, masuklah mana pun Allah kata. Tapi kalau dia tak suka, kita paksa dia apa? Tak boleh. Kan? Ada orang sampai depan pintu syurga dah. Buat macam mana? Ada orang yang masih masalah dengan dia, anak isteri dia tak puas hati dengan dia. Dia duduk depan syurga dah. Tarik tangan, patah balik. Maksudnya ada benda yang Allah tak kenal lagi kat dia, tak boleh masuk juga. Waktu kita ni bahasa mudah dia nak perkenan Allah Ta'ala. Macam hari ni kita duduk Malaysia, perkenan yang di-Pertuan Agong. Siapa yang duk kalut politik lagi lah ni, dia ingkar pada Agong. Senang mari Agong mau keluar betul tu. Marah pokok tu. Badan muka kelang kabut sangat, nak naik atas, nak turun atas, nak turun orang jatuh. Ada satu tu baca kan, dia adalah hari yang sama 25 Oktober, dua-dua hari sama. Mula-mula minta dengan baik jasa Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan dengan baik. Sebab Agong kata jangan sebut politik. Kami terima keputusan Agong dan akan bantu bersama. Hang buat bagus konon hang berlakon ya. Adalah hati keram ku kan. Jangan buat main lah. Sebab tu dalam negara satu benda tu penting ada Agong yang beragama Islam. Penting. Dia ni kena adil lah. Maksud dia kita bukan tak bagi politik, tapi tengok aulawiyat mana yang utama. Hari ni COVID kita makin naik bukan makin menurun kan. Sabah baru PRN tu, depa duk kejar ni. Buat PRN Sabah, buat kalah juga satu bab. COVID makin tambah pula Sabah. Ni duk paksa buat pilihan raya di Malaysia, di Semenanjung ni pula. Hampa nak tunggu lagi banyak, nak pergi pelingkup belaka. Kena sabar Ustaz. Allah Ta'ala uji kat kita ni nak. Semua benda Allah Ta'ala uji kita. Ada orang yang beli tiket pergi umrah dah tak boleh pi, beli tiket pergi haji tak boleh pi, besar lagi pada hang kelang kabut sangat. Subhanallah. Dan disebutkan lagi, sekian sampai di sini mukadimah buat buku nota ini. Sekarang marilah kita mula membicarakan tentang kategori dosa-dosa itu satu persatu dengan huraiannya sekali. Yakni kita dah habis dalam bab mukadimah ini. Maka insya-Allah ada rezeki umur panjang, kita jumpa pertemuan-pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kita banyakkan doa pesan Buya Yahya Cirebon Al-Bahjah. Dia kata walaupun ujian COVID ini datang banyak kepada kita, akan tetapi jangan sampai menghalang kita dekat dengan Allah Ta'ala. Majlis-majlis maulid walaupun COVID kita kuat, tidak menghalang kita untuk mengingati Rasulullah SAW. Dia kata buat ibadat bukan waktu selesa sahaja, waktu aman saja, bahkan waktu terketat macam ni lagi kena kuat lagi ibadat pada Allah. Pasal Allah nak tengok saat aku kurung kamu ni baik tak? Kalau tak baik juga Allah bagi lagi besar. Saya ambil contoh mudah ya. Seorang lelaki masuk penjara atas kesilapan tertentu. Dia masuk dalam penjara, dikurung, duduk dalam kurungan tu, tahanan tu. Dia pun nak tengok dia punya masa tempoh. Mula-mula sebut 2 tahun. Nak tengok elok tak elok dia. Waktu dia duduk dalam tu berubah tak? Kalau berubah silap-silap setahun saja, mai kata kamu dibebaskan, kami tengok perkembangan kamu baik cepat. Tapi kalau kamu duduk dalam tu, duduk melingkup lagi, duduk maki hamun, buat perangai teruk lagi, marah polis mai, haram jana, mulut tak ada, mayang pun tak nampak. Dia ni tak boleh keluar ni, melingkup lagi ni, bagi 2 tahun lagi, bagi 10 tahun lagi, mabai mati teruk. Contohnya kan. Pasal apa?
Macam itulah kita. Allah tengok kita bila ada uji macam ni, tengok kita ni makin elok dah kan. Perangai kita, sikap kita makin elok. Ataupun masa aman dulu tak ada Covid, kita buat ibadat elok. Mai tak ada Covid, tak buat ibadat dah. Okeylah. Dulu masa tak Covid mayang Jumaat pi ya. Mai Covid tak mau pergi main Jumaat. Ada orang tak mau pergi main Jumaat pasal dia kata Covid ustaz. Tak ada halang, maksud dia ikut SOP bagi elok, ikutlah kan. Pi apa yang minta, tutup elok, bawa sejadah kan. Lepas tu cuci tangan bagi elok, pastikan sihat baru pi. Tak sihat tak payah pi, ikut elok pi. Maksudnya bukan jadi halang. Ada orang ni ambil keputusan, saya masjid tak akan pergi terus. Tu biar teruknya kan. Satu lagi saya teringat kan, kita duduk di pi kedai makan, pi pasar raya, elok je kita boleh buka mask kita kan. Waktu duduk kedai makan, duduk sembang dengan kawan bawah rumah, tak pakai mask pun. Tapi waktu semayang saya teringat Syekh Nurdin kata, doakan moga-moga, dia kata kan, waktu kita semayang kalau boleh dia kata jangan tutup, pasal kita nak hubungan dengan Allah Ta'ala. Dia kata kalau boleh buka seketika, pasal kita boleh jumpa kawan, tak ada tutup pun, jumpa kawan lah. Contoh pergi jumpa makcik sama makcik jiran sebelah, jumpa tutup, alah buka aja weh, orang ngaku contoh kan. Tapi main dengan Allah tutup pula. Nak sujud dengan Allah ni kita macam dengan Allah Ta'ala ni malu-malu lah. Dengan Allah Ta'ala kata Syekh, lebih baik kita buka dulu, biar wajah kita ni betul serah pada Allah. Nak pakai balik waktu bila habis salam terlalu balik no. Hari ni orang puja guna taat, tapi duduk kedai kopi sokok lelek mumbui orang tak betul kan. Dia kata tak boleh ustaz, tak ada tebuk, dia tebuk sikit kan. Tebuk sikit tutup. Buh rokok tentu tu. Oh tutup juga, tak ada pun. Boleh jangan orang ramai dia elok. Tapi dengan Allah Ta'ala tengok tutup belakang. Bukan kita kata tak payah tutup. Masa mai tu tutup, waktu nak semayang tu je buka sah. Biar serah ke Allah bulat-bulat bagi wajah kita elok-elok. Kan kita kata inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Serah ke Allah Ta'ala wajah kita ni dak tutup. Jumpa kawan kat luar buka. Alah tak payah pakai, jangan takut kerajaan. Waktu semayang hang takut dengan kerajaan. Belah. Padahal lagilah waktu semayang tak hadap siapa-siapa pun, sembang depan mungkin kena jaga kan. Habis salam tutup balik. Itu sahajalah yang boleh saya sampaikan malam ni. Mudah-mudahan yang baik itu semua daripada Allah. Bulan ini ingat bulan kelahiran Nabi. Hati kita ini jangan berhenti ingat Nabi. Kalau siapa-siapa yang ingat Nabi, saya banyak dengar kisah-kisah Nabi. Allahu Akbar. Nah, pernah satu hari datang seorang lelaki sebelum kewafatan Nabi. Nabi nak settle segala hutang-hutang dia. Sahabat yang lain semua halalkan, kalau ada hutang pun tak ada, tak mau minta apa-apa pun. Tiba-tiba lelaki seorang ni datang, sahabat ni datang, dia kata, Rasulullah, kau ada hutang dengan aku lagi satu perkara. Nabi kata, apa hutang aku? Kamu pernah pukul aku ketika itu. Nah, ambillah kertas, pukul aku balik. Rasulullah, ketika kau pukul aku tak pakai baju dan kau tak pakai baju, kau bukalah baju kau. Rasulullah, waktu kau pukul aku bukan wajah kau depan aku, aku paling ke belakang, kau pukul belakang. Rasulullah paling belakang. Sahabat hal lain ni semua marah belakang geram. Tiba-tiba datang lelaki ni peluk badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kenapa kau tak pukul aku Rasulullah? Aku tak sanggup nak pukul kau Rasulullah. Nabi kata, sesiapa yang kulitnya bertemu dengan kulit aku, kulitnya diharamkan oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Untuk sahabat Nabi dulu boleh duduk dengan Nabi, boleh salam dengan Nabi. Boleh kita hari ni jangan rasa rugi. Nabi tetap ingat kita kalau kita ingat Nabi. Dunia tak pernah jumpa dengan Nabi. Kita rindu nak ziarah makam Nabi di Madinah dan sebagainya. Tetapi kita doakan juga kalau mati nanti jangan sampai Allah tak temukan kita juga dengan Nabi. Dunia dah tak jumpa dengan Nabi, jangan sampai akhirat pula tak jumpa dengan Nabi. Nah, kita minta sangat-sangat dalam hidup ni, nak dapat tak dapat tu atas individu masing-masing. Kalau saya bagi tahu orang tak peduli pun tak ada masalah, ikut dia lah. Tapi kita nak nanti dapat di akhirat nanti, Nabi tunggu nama Makja, Maklam, Maklum, Makcik, Maksu, macam-macam mak lah kan. Tapi takat mak lah, bukan mak mentua lah kan. Takat mak pangkat dah lah, tak ada kata mak apa. Tapi nak sebut macam itulah kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik itu semua daripada Allah, yang lemah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Hakikatnya semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhirnya satu dua perkara, insya-Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya yang dirahmati Allah. Hari ni ibu-ibu kekal duduk di Al-Faizin ini. Pesan kami teringat, kalau duduk di sini kekalkan membantu Faizin dengan sebaiknya.
Saya ambilkan pandangan kata Buya Yahya, jika kalian telah membantu satu tempat itu dengan baik, teruskan. Tetapi seandainya datang kebaikan yang lain, hari ini saya bawa tabung juga untuk ma'had saya di Sabah sana, kalau kita rasa itu kebaikan juga, maka kata Buya Yahya, jadikan ia kebaikan kita juga. Maksudnya manfaat yang ada ni, Buya pesan, jangan yang kita duk selalu infak dah, kita berhenti kerana datang yang lain. Tidak, yang terus ini teruskan, yang datang ini bantukan juga, itu satu kebaikan kita di akhirat. Pasal saya yakin yang Allah Ta'ala itu datangkan ahli-ahli syurga. Semua yang Allah Ta'ala datangkan hari ini ahli syurga, Allah tentukan yang siapa yang nak memberi, tak memberi itu datang serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, barang-barang dah sedikit sebanyaklah, buat mata, stokin, atau ada lagi minyak terapi zaitun tu, sikit je saya bawa, ada dalam mata saya. Ada orang tanya, Ustaz, pasal apa Ustaz duk kalut bawa menegah cik-cik? Saya kata kat dia, untung ni tak ada untung sak pun. Saya tak menegah ni, tak ada lah sampai untung ribu-ribu pun, ringgit-ringgit saja. Pasal apa saya ambil yang ni? Saya ambil satu pandangan yang jelas bagi saya. Dia setiap benda ni, Ustaz Somad kata, kita masing-masing ada dalil kita. Saya punya dalil, satu hari Imam Syafi'i datang kepada Imam Ahmad, rumah dia. Imam Ahmad ni jamu Imam Syafi'i, menu macam-macam. Imam Syafi'i bila tengok menu banyak, dia tak makan sikit-sikit, dia makan banyak-banyak. Kan? Makan banyak-banyak. Pasal apa? Pasal anak Imam Ahmad tanya, wahai Imam Syafi'i, aku tengok kau imam yang besar, tapi kau makan macam tak imam yang besar. Imam Syafi'i kata, ketahuilah kamu, hari ni ayah kamu jamu aku yakin ayah kamu ulama yang besar, ayah kamu orang soleh, ayah kamu ahli ibadat, jaga semayang, jaga hubungan dengan Allah. Rezeki yang dia jamu hari ni semua aku yakin 100% halal, maka aku makan banyak supaya yang halal tu masuk banyak dalam badan aku. Saya pula tak jual di luar-luar mana pun, saya banyak jual dalam kuliah saya saja, sikit untung sikit-sikit. Pasal saya yakin yang beli itu adalah dari tangan-tangan orang yang soleh, solehah, yang baik-baik. Saya nak rezeki itu bukan nilai besar, saya nak rezeki itu walaupun sikit tapi barakah ada si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya bawa ke mana-mana, orang tanya, Ustaz, tak erti kan nak untung? Saya kata nak untung boleh, mai kuliah nanti saya tak main naik kereta, naik lori hak besar. Lepas tu belakang tu ada 2 tingkat, tok Porsche, tok Ferrari, kan, tok BMW, Mercedes, tok Mustang, macam-macam. Saya habis kuliah, ni tak boleh dah, siapa nak tengok saya bawa mai Ferrari, bawa 2 biji kat belakang. Bayar muka boleh, tak ada muka pun boleh, bayar sebulan 10,000. Contoh tu memang kaya sungguh. Tapi kita macam ni lah, cari rezeki walaupun sikit, nilaiannya barakah si Allah Subhanahu wa taala yang kita mahu insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبح كفر صوت العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعافية المستمر في خذ الأمن وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.